Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Infiru ni keluarlah kamu. Nafar, dia pergi tanfir. Keluar. Pergilah kamu. Khifafan wa thiqalan. Dalam keadaan ringan dan dalam keadaan berat. Wajahidu, dan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dengan harta dan dengan nyawa kamu pada jalan Allah. Kita mungkin tak ada nyawa di sini zaman sekarang, tempat kita bukan tak ada tempat kita, tapi kita ada jihad harta. Ringan dan berat kita kena bagi untuk perjuangan menegakkan li'la'i kalimatillahi hiyal ulia, untuk mengangkat kalimah Allah. Tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari, dia baca ketika tua. Abu Ayyub ni bila dia dah tua. Tuan-tuan, siapa Abu Ayyub? Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi SAW. Nabi duduk di rumah dia. Nabi jadi tetamu dia. Bila Nabi sampai ke Madinah, ke Yasrib, semua orang nak ajak Nabi jadi tetamu mereka. Termasuk orang munafik pun jemput juga. Nabi tak mau bagi berbalah, Nabi biarkan unta dia berjalan. Nabi kata, da'ha fa innaha ma'murah. Biar dia berjalan kerana dia itu diperintahkan, yang diperintah. Orang tunggu sehingga unta itu berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tak adalah kegembiraan yang lebih besar pada Abu Ayyub apabila Nabi telah menjadi tetamu dia. Dia sembelih jamuan. Walaupun dia bukanlah orang terlalu berada. Dia jemput Nabi SAW duduk di tingkat atas rumah dia, 2 tingkat. Abu Ayyub kata Nabi tak nak. Nabi kata aku nak duduk di bawah sebab Nabi nak berjumpa orang. Abu Ayyub ni dengan isteri dia terlalu jaga, tak nak bergerak senyap, takut terganggu Nabi di bawah. Sehingga kalau tumpah air pun Abu Ayyub akan ambil semua pakaian dia, lap air itu. Takut menitis mengganggu Nabi SAW di bawah. Sehingga akhirnya dia berjaya memujuk Nabi supaya Nabi naik ke atas rumah dia. Dia dan isterinya Ummu Ayyub. Mustahil orang macam Abu Ayyub ialah ahli neraka. Dia adalah ahli syurga. Tapi bila Rasulullah SAW wafat, Abu Ayyub Al-Ansari, dia tak duduk di rumah dia dan duduk di masjid Nabi dan menunggu hari mati untuk masuk syurga. Abu Ayyub keluar, pergi berjihad. Orang kata, wahai Abu Ayyub, tak payahlah kau pergi, kau dah tua. Kata Abu Ayyub, Allah menyatakan, infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ayat ni. Keluarlah kamu berjihad khifafan, dalam keadaan ringan dan berat. Aku bahagian yang berat. Aku yang bahagian berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berperanglah kamu dengan harta dan nyawa kamu pada jalan Allah. Abu Ayyub, Nabi duduk di rumah dia sebelum buat masjid Nabi dan ada rumah Nabi. Mana Abu Ayyub? Kubur Abu Ayyub di Istanbul. Keluar berjihad. Dan dia meminta kepada tentera Islam supaya menanam jenazah dia pada sempadan, pada tahap yang paling jauh kuda dia boleh pergi. Tanam di situ supaya dapat aku mendengar hentakan tentera Islam, kuda tentera Islam yang pergi kepada membawa mesej Islam ke negara musuh. Sehingga daripada Madinah, kubur dia di Istanbul. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Nabi sayang kat dia. Aminul ummah, amin, pemegang amanah umat ini. Wa haqqul amin, orang yang benar-benar amanah. Kuburnya di Syam, di Jordan, di satu perkampungan. Tuan-tuan boleh pergi tengok kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tak pernah ada dalam agama ini
tunggu hari untuk masuk syurga. Manusia mesti memberi sesuatu yang mewarnai makna kepada kehidupan sebagai seorang Muslim. Semua kita tahu, kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita teringatkan kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bilal Sayyiduna. Wa'taqahu Sayyiduna. Bilal tuan kami. Dia dibebaskan oleh tuan kami. Yang dibebaskan dia Abu Bakar Siddiq. Diseksa. Ahad. Tak ada penderitaan. Letak batu atas dada. Kita tak ada batu. Baling batu bagi pecah cermin kereta pun belum lagi. Ini tak batu. Abu Bakar beli dia. Dengan duit dia. Nabi sayang Bilal. Kadang-kadang Nabi sandar kat Bilal. Nabi pegang bau dia. Nabi sandar dengan dia. Kadang-kadang Nabi cari Bilal. Bila Nabi rasa keadaan tertekan, Nabi kata, "Arihna ya Bilal. Tenangkan kita wahai Bilal." Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi sayang Bilal. Nabi jadikan dia muazzin Nabi. Bila buka kota Mekah, dia orang kulit hitam. Ini tak ada diskriminasi kaum dalam Islam. Bila buka Mekah, Bilal naik. Nabi suruh Bilal naik ke atas Kaabah. Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang menangis. Allah dibesarkan. Nabi juga menangis. Orang musyrikin ada yang menyatakan, aku tak sangka aku hidup sehingga melihat gagak hitam ini naik di atas Kaabah. Tetapi gagak hitam itu lebih mulia daripada mereka. Bila Rasulullah SAW wafat, Bilal sudah tidak azan. Kerana dia tak mampu azan untuk menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak mampu Bilal. Kerana ingatannya akan tertumpu kepada Rasulullah SAW. Apa Bilal buat? Bilal keluar berjihad. Pergi sehingga ke Syam, ke Syria, ikut tentera Islam berjuang. Tak pernah duduk saja. Sehingga kan apabila tentera Islam menguasai Baitul Maqdis, Umar bin Khattab pergi ke Baitul Maqdis. Abu Ubaidah ada di sana, Khalid ada, Muawiyah ada. Mereka kata, wahai Amirul Mukminin, suruhlah Bilal azan. Dia dah lama tak azan. Umar kata, wahai Bilal, azan di Baitul Maqdis. Bilal kata, wahai Amirul Mukminin, suruhlah orang lain. Aku tak mampu. Umar kata, orang kata, ya Bilal, ati' Amirul Mukminin. Wahai Bilal, taat kepada Amirul Mukminin. Bilal pun naik. Bila Bilal kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keseluruhan para sahabat yang hadir menangis. Mengenangkan Rasulullah SAW. Kenang macam mana suara inilah yang mereka dengar pada zaman Nabi SAW. Bilal, sehingga pada akhir hayatnya, apabila di sebahagian riwayat dikatakan dia bermimpi, Rasulullah menyatakan, ma hadzal jafa, ma hadzal jafwah ya Bilal. Apakah, kenapa nampak hambar wahai Bilal? Lalu Bilal teringatkan Nabi dan dia bangun terus daripada Syria, naik kenderaan dia, pergi sampai ke Madinah. Bila dalam sebahagian riwayat disebut Bilal sampai awal di Madinah. Dan orang kata Bilal, Bilal azanlah wahai Bilal. Azanlah wahai Bilal. Pada waktu fajar, Bilal naik dan Bilal mengazan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar ke jalan. Mereka kata, Abu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah kembali dibangkitkan oleh Allah? Suara ini suara yang kami dengar hanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Bilal menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
bila menangis dan bila tidak mampu untuk meneruskan azannya. Bilal, bila kita sebut Bilal, kita ingat orang yang Nabi angkat sedemikian hebat macam Bilal. Tidak pernah duduk di rumahnya selepas kewafatan Nabi. Nabi adalah imam, Bilal adalah muazzin, tukang azan. Apabila meninggalnya imam, belum meninggal lagi muazzin, muazzin tidak duduk saja, meneruskan perjuangan imam. Inilah Islam yang Allah Subhanahu wa taala kata, infiru khifafan wa siqalan. Pergilah kamu berjuang dalam keadaan ringan, dalam keadaan ringan dan berat.